Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah. La quwwata illa billah. Ma syaa Allah. Kullu ni'matin min Allah. Ma syaa Allah. Al khairu kulluhu biyadillah. Ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada petang ini dapat kita sambung seperti biasa kuliah harian kita menggunakan kitab Tanwirul Masalik. Kita sampai muka surat 285. 285. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bi'ulumihi fid darain amin. Pagi tadi kita berhenti dekat tajuk makruh imam dan makmum berbeza kedudukan tempat semayang. Imam di tempat yang lebih tinggi seperti pentas, makmum pula di lantai bawah, atau makmum lebih tinggi daripada imam. Dengan sengaja maka makruh. Tetapi untuk tujuan mengajar, perkara itu disunatkan. Rasulullah pernah semayang di atas mimbar, berdiri di atas mimbar, rokok di atas mimbar, i'tidal di atas mimbar, cuma sujud je. Rasulullah turun daripada tangga mimbar, Rasulullah sujud di lantai bawah. Rakaat kedua Rasulullah panjat balik mimbar, berdiri di mimbar, rokok, i'tidal, sujud, unduk, turun bawah. Jadi min ajli ta'lim, maka disunatkan fayun dabu. Rasulullah pernah buat. Rasulullah semayang atas mimbar, kemudian kita dah baca dah hadis pagi tadi. Rasulullah bagi tahu antara sebab dia supaya sahabat mudah ikut dan sahabat dapat belajar cara Rasulullah solat. Yang kedua, mubaligh. Mubaligh di Madinah, di Mekah, dia akan duduk, dia ada satu tempat khas. Tempat semayang dia lebih tinggi daripada orang lain. Itu pun tak apa. Saja-saja tak boleh. Baik, kita sambung petang ni. Lakin qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Lakin in kana fi ghairi masjidin wajaba an yuhadhiya al-asfalu al-a'la bi ba'dhi badanihi bi syarti i'tidalil khilqah. Tetapi jika imam dan makmum kedua-dua mereka tidak berada di dalam masjid, contoh sembahyang dalam surau, makmum tingkat atas, imam tingkat bawah, atau akas sebaliknya, imam tingkat atas, makmum tingkat bawah, pengarang kata wajiblah bertentangan sebahagian badan orang yang berada di bawah
dengan orang yang berada di atas dengan syarat ketinggian yang biasa. Orang di bawah tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Macam mana ni? Tengok nota kaki di bawah. Disyaratkan kepala orang yang berdiri di bawah. Contoh imam sembahyang di bawah, makmum sembahyang tingkat 2. Imam dan makmum fi ghairil masjid, bukan dalam masjid, dalam surau. In kana, jika imam dan makmum fi ghairi masjidin, bukan dalam masjid. Disyaratkan kepala orang yang berdiri di bawah menyamai dengan kaki orang yang berdiri di atas. Tu pengarang kita maksudkan macam itulah. Imam sembahyang bawah, kepala imam ni mencecah ke kaki orang yang di atas. Macam mana nak buat macam tu? Orang atas ni biasanya dia tingkat atas. Kalau kepala tu imam nak sampai ke kaki orang atas, pecah siling lah, pecah bumbung lah. Kan? Jadi ini pendapat pengarang, tetapi pendapat yang lebih kuat tak syarat. Ini kepala orang bawah, kaki orang atas kena mencecah ke kepala orang bawah, atau kepala orang bawah menyamai kaki orang atas. Jadi macam mana nak buat? Selalunya surau ni dia ada bumbung. Tentulah kepala orang bawah, kaki orang atas lebih tinggi kan. Tapi kita tengoklah, menurut pendapat yang lebih sahih, tidak disyaratkan sebahagian badan orang di bawah bertentangan dengan orang yang di atas. Bahkan disyaratkan hanyalah jarak antara kepala orang bawah dan kaki orang atas. Jarak tidak melebihi 300 hasta. Syarat jarak aja. Iaitu tidak melebihi 150 meter lebih kurang. 300 hasta bersamaan 450 kaki, lebih kurang 450 kaki, ataupun disebut juga 150 meter antara kepala orang bawah dengan kaki orang atas. Jangan ada jarak 150 meter. Takriban, lebih kurang. Jadi boleh lah, seorang sembahyang atas, seorang sembahyang bawah, imam di bawah, makmum di atas, boleh. Tapi kita akan baca lagi, nanti ada syaratnya lagi. Syaratnya, bila berbeza ruang solat, dia mesti ada satu laluan yang dapat menyampaikan kepada imam. Itu syarat. Jadi kalau surau 2 tingkat, kena ada satu tangga yang turun ke ruang solat lelaki yang boleh sampai kepada imam. Dia kena buka, lantai tu kena buka bahagian depan, letak tangga boleh turun ke imam. Itu syarat dia. Kalau surau, kalau masjid tak syarat. Masjid 2 tingkat, duduklah kita semayang di atas tingkat. Yang penting kita tahu pergerakan imam. Tahu macam mana? Tahu boleh dengar suara dia, atau suara mubaligh, atau boleh nampak. Masjid boleh nampak atau boleh dengar. Dengar, nampak, okey dah, boleh ikut dah. Kalau surau, dia kena bila ruang yang berasingan, yang berdinding atau berlantai, kena ada satu ruangan yang dibuka menghubung connection antara orang atas dengan orang bawah, orang luar dengan orang dalam. Kalau itu bukan masjid, surau ke, meniusah ke, menaksah ke, sekolah ke, bilik dengan bilik kita nak semayang, dia kena ada ruang yang menghubungkan, kena buka lah. Contoh bilik A depan, bilik B sebelah ni, tepi ni bilik B. Orang semayang dalam bilik B nak ikut orang semayang bilik A, kena buka pintu. Dia kena ada laluan yang boleh menyampaikan. Dan laluan tu mesti di hadapan. Okey, baik. Nanti kita akan jumpa. Surau dia syarat boleh dengar atau boleh nampak. Minta maaf, masjid boleh dengar suara imam atau suara mubaligh, atau boleh nampak imam atau nampak saf depan kita. Kita tahu pergerakan imam. Kalau lain pada masjid, dia syarat biduni hailin, jangan ada penghalang. Jangan ada penghalang. Contohnya saya semayang dalam rumah, ada orang semayang depan rumah saya. Depan rumah saya ni ada rumput-rumput, ada tempat parking kereta push. Ada orang semayang situ. Saya nak ikut. Saya boleh je dengar suara dia kuat.
Tapi tak mencukupi, saya kena buka pintu ni. Pintu rumah saya ni saya kena buka. Sebab rumah saya bukan masjid. Dia kena buka pintu. Bagi ada angin boleh keluar masuk. Laluan tu disyaratkan. Kalau tidak ada blok, pintu yang tutup, sliding yang tutup, kita hanya dengar suara dia atau kita nampak dia. Kita selak tirai, kita tutup sliding. Mata kita boleh nampak imam di luar. Tak boleh, tak cukup dengan nampak, tak cukup dengan dengar, dia kena buka laluan. Sebab ini bukan masjid. Begitu. Baik, kita baca dulu, nanti akan jumpalah masalah-masalah ni. Wa man lam yajid fi as-saffi furjatan ahrama thumma yajzibu li nafsihi wahidan min as-saff liyaqifa ma'ahu wa yundabu lidhalika musa'adatuhu. Sesiapa yang tidak mendapati ruang kosong di saf hadapannya, maka hendaklah dia takbiratul ihram seorang diri di saf belakang. Takbir dulu, kemudian dia menarik cuit itulah. Menarik seorang yang berada di saf hadapannya supaya orang itu undur ke belakang berdiri bersamanya. Dan disunatkan kepada orang yang ditarik itu untuk membantunya. Kalau saf penuh, kita takbiratul ihram seorang-seorang. Kita shoot orang depan sunat undur ke belakang. Kerana kita berdiri seorang-seorang dalam satu saf, seorang-seorang dalam satu saf ni makruh. Bila makruh, tak dapat pahala jemaah. Rugi ya, kita nak berjemaah. Kita keseorangan. Takbiratul ihram, shoot orang depan akan undur ke belakang. Itu cara dia. Ni senang je ni. Baik. Kita tengok dalil. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maksudnya, dan tolong-menolonglah kamu atas kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong-menolong atas dosa dan permusuhan. Orang yang ditarik ke belakang tetap mendapat pahala berdiri di saf awal. Dia saf pertama, kita quit dia pergi ke saf kedua. Walaupun dia undur belakang, pahala tetap dia dapat. Satu, pertama, pahala dia datang awal, dia berada di saf depan. Yang kedua, pahala dia undur ke belakang dengan niat membantu. Ta'awun, tolong menolong. Kerana dia berpindah ke belakang atas keuzuran, iaitu untuk membantu orang belakang yang keseorangan di dalam saf belakang. Masalah di atas berlaku jika memang tiada ruang untuk orang belakang masuk memenuhi saf hadapan. Adapun jika terdapat ruang yang muat untuk dia masuk ke dalam saf hadapannya itu, maka hendaklah dia melakukannya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqimus sufuf wa hadhu bainal manakib wa suddul khalal wa la tadharu furjatin lisyaitan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Artinya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, betulkan saf-saf kamu. Tu bagi sama, bau bagi sama. Kaki kita sendiri pun bagi sama, bagi tegak ke arah kiblat. Tu makna betulkan saf. Dan tutuplah ruang kosong. Sekarang memang kosong lah. Penjarakan 100 meter. Jarak 1 meter kan, memang ada ruang. Tak apalah nak buat macam mana, darurah. Kerana penyakit. Tutuplah ruang kosong. Tapi kalau kita semayang di rumah dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, kita tak perlu jarak rapat kan. Rapat kan. Macam tu. Satu family, satu keluarga, rapat je lah, jarak-jarak berapa kan. Begitu. Hendaklah meluruskan saf dengan tangan-tangan saudara kamu. Dan jangan ditinggalkan ruang-ruang kosong untuk syaitan. Kosong-kosong tu syaitan masuk celah, dia kacau kita. Sesiapa yang menyambung saf, merapatkan saf, Allah akan menyambungnya. Allah akan sambung dia dengan rahmat Allah. Dan sesiapa yang memutuskan saf, renggang-renggang saf, Allah akan memutuskannya. Allah akan jauhkan dia daripada rahmat Allah. Allahu Akbar. Hati kita jangan rasa selesa. Kita pergi masjid, hati kita kena rasa sedih.
saf renggang. Kita patuh arahan, tapi jangan syok, jangan seronok, jangan selesa. Hati kena rasa sedih, sebab asalnya renggang saf tu, syaitan ada furujat li syaitan, di celah-celah tu ada syaitan. Kemudian bila renggang saf, renggang kita daripada rahmat Allah. Kita buat dalam keadaan sedih, kita buat dalam keadaan terpaksa, kita buat dalam keadaan kita patuh arahan. Itu je. Jangan syok pula sampai lepas ni kalau dah hilang COVID ni, orang main rapat kita rasa macam tak selesa, rasa rimai pula. Jangan macam tu. Sebab manusia ni bila duk biasa, lama-lama dia selesa. Kita takut yang tu lah. Jangan sampai macam tu lah. Bukan saya nak suruh sembahyang rapat, langgar SOP, tak. Bukan macam tu maksud kita. Tapi hati kita tu rasa sayu, rasa tak syok lah. Duk renggang-renggang, kalau boleh rapat, kita nak rapat. Jadi dalam keluarga sendiri tak payahlah renggang. Dengan anak-anak rapat lah. Macam tu. Okey. Kalau kita yakin semua sihat, macam setengah pondok yang masih beroperasi, anak-anak murid dia tak keluar masuk, semayang di pondok, rapatnya apa rasionalnya nak renggang. Makan sekali, tidur sekali, dia pun duduk dalam pagar tu. Baik, kalau boleh rapat. InsyaAllah. Hukum dia sama macam tutup muka ketika semayang makruh. Tapi dah ada penyakit, ada kuman, jadi kita tutup tu dalam keadaan tak mau tutup, terpaksa tutup, InsyaAllah tidak makruh. Nabi sebut siapa tutup muka ketika solat makruh. Tetapi Nabi sendiri yang cakap siapa semayang kemudian dia menguap, dia terpaksa tutup, maka tutuplah mulut yang dia menguap tu, tutup. Jadi tutup ni dibolehkan bila ada sebab, saja-saja makruh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq, fa walladhi nafsi bi yadihi inni la ra'a asy-syaitana yadkhulu min khalalis saf ka'annaha al-hazaf." Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Artinya daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, luruskan saf-saf, rapatkan di antaranya dan samakan leher, demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, sesungguhnya aku melihat syaitan masuk di celah saf yang renggang. Allahu akbar. Kalau renggang pasal ada tiang, tak apalah nak rapat macam mana tiang. Syaitan itu seakan-akan beberapa ekor kambing kecil, makhluk halus. Nabi nampak syaitan tu, syaitan masuk celah-celah saf yang renggang. Ka'annaha al-hadhaf, seakan-akan beberapa ekor kambing kecil berwarna merah. Kambing kulit merah. Nabi nampak. Hadis seterusnya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan kepada orang-orang yang menyambung saf. Sesiapa yang menutup ruang kosong di dalam saf, ada orang bantai depan kita, keluar, kita sambil semayang, kita berjalan langkah ke depan. Siapa yang menutup ruang kosong di dalam saf, Allah akan mengangkat baginya satu darjah. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu annahu intaha ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'un فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وفي رواية لأبي داود ثم مشى إلى الصف فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فقال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. رواه البخاري وأبو داود. Artinya daripada Abu Bakrah radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau sampai untuk solat berjamaah bersama Nabi SAW. Ketika beliau sampai, dia baru masuk Masjid Nabawi. Abu Bakrah, bukan Abu Bakar, orang lain, Abu Bakrah. Ketika beliau sampai, Nabi SAW sedang rukuk. Maka Abu Bakrah terus rukuk sebelum sampai ke saf.
Masuk je masjid, buang kasut masuk masjid, tengok Nabi rokok, dia pun takbiratul ihram, terus dia rokok. Nanti i'tidal, baru dia berjalan 2 tapak, dia sujud. Rakaat kedua dia berjalan lagi, masuk ke saf. Maknanya sebelum sampai ke saf, dia dah takbiratul ihram dan dia rokok kerana nak merebut rokok sama imam, dapat rakaat percuma. Seperti yang kita tahu, Nabi ni boleh nampak depan dan boleh nampak belakang. Inni arakum min amami wa min khalfi. Aku boleh lihat depan dan belakangku. Jadi Allah bagi Nabi nampak ada seorang makmum yang masuk masjid, takbiratul ihram, terus rokok. Rokok di depan pintu Masjid Nabawi. Kemudian dia berjalan sikit, lama-lama sampailah ke saf. Syahid kita, pengajian kita ialah orang yang semayang seorang diri, hukumnya makruh, dia tak dapat pahala jemaah. Memang rokok dengan imam tu dia dapat, rakaat tu dia dapat, dia tak perlu tambah rakaat, betul? Tapi kerana dia gopoh, dia seorang-seorang, dia ikut imam dalam keadaan dia tidak masuk saf, hukumnya makruh, menghilangkan pahala jemaah. Nabi tahu, habis semayang Nabi tanya, maka Abu Bakrah terus rokok sebelum sampai ke saf. Kemudian beliau memberitahu perkara itu kepada Nabi. Ini satu riwayat dia bercerita kat Nabi. Dia tanya, semayang saya sah ke? Baginda bersabda, semoga Allah akan menambah lagi kesungguhanmu itu. Hirsan. Makna Nabi kata, mudah-mudahan Allah Ta'ala tambah. Hang ni pulun sungguh. Pulun nak dapat rakaat. Pulun nak dapat jemaah dengan aku. Moga-moga Allah tambah kesungguhan kamu tu, kerajinan kamu tu. Nabi puji dulu baru Nabi tegur. Lepas tu baru Nabi tegur, wala ta'ud, tetapi jangan mengulangi lagi perbuatan ini. Sebab buat dah wuduh. Masuk masjid takbir, rokok terus dengan imam. Dia tahu dah, dia bajet dah, kalau aku masuk saf lagi tak dah nak dapat rokok tu, aku rokok terus. Nabi kata semoga Allah menambah lagi kesungguhanmu itu. Tapi jangan ulang dah. Lepas ni jangan buat dah macam tu, tak elok. Nabi puji dulu, Nabi doa dulu, baru Nabi tegur. Tu adab Nabi lah. Cara-cara Nabi kita belajar. Dalam riwayat Imam Abu Daud, selepas rokok, Abu Bakrah berjalan ke saf. Selepas selesai salat, baginda SAW bertanya, siapakah di kalangan kamu yang rukuk di luar saf? Kemudian dia berjalan ke saf. Abu Bakrah berkata, sayalah orangnya itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah menambah lagi kesungguhanmu itu, tetapi jangan mengulangi lagi perbuatan ini. Di dalam hadis di atas, Nabi melarang. La ta'ud tu, la nahi, minta maaf. La nahi. Jadi nahi itu selalunya membawa makna haram, tapi ini makruh. Taklah sampai haram, makruh. Di dalam hadis di atas, Nabi melarang perbuatan Abu Bakrah yang rukuk seorang diri di luar saf. Kemudian beliau berjalan ke saf. Larangan ini ditanggung dengan makna makruh kerana Nabi SAW hanya sekadar melarang dan tidak memerintahkan lelaki itu, yakni Abu Bakrah, untuk mengulangi solatnya. Nabi tak suruh semayang lagi pun. Baik. Sebelum ni kita belajarlah imam, bila jadi imam, sunat tunggu makmum ni dalam rokok, 2 tempat ya, rokok dan tahiyat akhir. Sunat bagi imam menunggu makmum dalam rokok dan tahiyat akhir. Kemudian dibincangkan makruh. Makruh apa? Makruh menunggu imam lain daripada rokok. Contoh, tunggu imam dalam sujud, dalam duduk antara 2 sujud. Imam menunggu makmum. Imam tunggu makmum dalam sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat awal tu makruh. Ataupun tunggu dalam berdiri. Berdiri bagi lama, bagi makmum dan masuk. Solat sekali. Makruh. Sunat tunggu ni dalam rokok dan dalam tahiyat awal je. Dalam berdiri tak perlu kita tunggu. Kita bacaan kita dah habis, kita nak rokok, kita rokok je lah. Kena ingat, dalam berjemaah bila sebut makruh, bila buat, boleh menghilangkan pahala berjemaah. Jadi jangan tunggu dalam berdiri. Kalau nak tunggu dalam rokok, itu pun ada syarat. Jangan menunggu terlalu lama.
Rokok sampai lama, sampai lenguh pinggang kita tu pun tak perlu tunggu, makruh juga. Jadi tunggu dalam rokok, tunggu dalam tahiyat akhir, tetapi syaratnya jangan menunggu terlalu lama. Lama-lama sangat pun tak elok juga. Begitu. Tunggu dalam rokok, tunggu dalam tahiyat akhir. Sahaja. Dua tempat tu je tunggu makmum. Tapi jangan tunggu lama. Lama sangat, tak elok pula. Tunggu kadar yang mencukupi, yang tidak terlalu lama. Belajar dah dulu. Jadi Nabi tunggu dia lah. Nabi tunggu dia rokok. Cuma dia rokok seorang diri, itu menyebabkan makruh. Okey, muka surat 289, kita baca terjemahan je lah bagi cepat sikit. Apabila imam dan makmum berhimpun di dalam masjid, sah bagi makmum mengikut imam secara mutlak. Kalau dua-dua dalam masjid. Dua-dua, imam dalam masjid, makmum dalam masjid. Boleh ikut imam. Boleh dengar suara imam, tak apa, ada ikut lah. Kita duduk sah mana pun tak apa. Macam di Syria. Syria masjid, dia ada tingkat atas, 3 tingkat. Ada lagi tingkat bawah tanah. Dia panggil qubu. Qaf, ba, ya. Akba, waw, qubu. Qaf, Melayu panggil kubu lah. Tingkat bawah tanah, underground. Jadi, kita duduk tingkat bawah, kita tak nampak imam. Tapi kita boleh dengar suara imam. Ikut lah, boleh, sah. Sah ikut imam. Sama ada dengar atau nampak. Jarak jauh mana pun tak apa. Contoh masjid tu 50 tingkat. Semua masjid 50 tingkat. Kita duduk di tingkat 50. Imam di tingkat pertama. Speaker elok. Kita boleh tahu pergerakan imam, kita boleh ikut. Walaupun jauh tu melebihi 300 hasta. Kita tingkat 50. Imam tingkat pertama. Kalau rukuk tu, ketinggian kita dengan imam tentu lebih daripada 150 meter. Lebih daripada 300 hasta. Lebih dari 450 kaki. Kita dengan imam tu jarak jauh. Tak apa. Terhalang dengan lantai-lantai. Bumbung-bumbung. Kena naik lift. Kita atas, imam bawah. Tak apa. Boleh ikut sebab kedua-duanya dalam masjid. Kita di dalam masjid. Imam pun di dalam masjid. Bawa adik dia nak. Okey, baik. Kalau dua-dua dalam masjid, boleh ikut. Sahhal iqtida'u mutlaqan. Boleh ikut. Wa in taba'ada, sekalipun jarak antara makmum dan imam sangat jauh. Aw ikhtalafal bina, atau diselangi binaan antara mereka berdua. Contoh, imam di ruang solat, makmum duduk dalam bilik. Tapi bilik pun dalam masjid, bilik mesyuarat. Atau kita buat contoh, imam dalam bilik imam tak keluar ke ruang solat. Imam tak solat di mihrab. Imam duduk dalam bilik mesyuarat, bilik imam, bilik AJK. Kita semayang di ruang solat, boleh ikut juga sebab dia dalam masjid, kita dalam masjid. Cuma kita tak nampak dia, kita dengar suara dia. Yang penting imam di hadapan, kita di belakang. Tu je, imam depan, kita belakang. Tumit kita belakang, tumit dia depan. Kalau imam dan makmum sama-sama tumit, makruh. Kalau tumit makmum lebih depan daripada tumit imam, haram dan batal solat makmum. Itu persoalan tumit. Biar tumit kita di belakang, tumit dia depan kita. Jangan sama tumit, makruh. Jangan tumit kita lebih depan daripada tumit imam, haram dan batal solat makmum. Jadi imam tak keluar. Dia mesyuarat, dia tak keluar. Dia duduk dalam bilik mesyuarat dia, bilik imam dia hampar sajadah, dia sembahyang situ. Boleh kita ikut, kita dengar suara panduan kita, suara dia. Dia tutup pintu pun tak apa. Sebab apa? Sebab kita dalam masjid, imam pun dalam masjid. Cuma kita di ruang solat, dia di dalam biliknya. Bilik dia dalam masjid juga. Sama-sama dalam masjid, satu masjid, boleh ikut. Dia tutup pintu tak apa. Kita tak nampak dia, tapi kita dengar suara dia. Kita tahu pergerakan dia. Sami'allahu liman hamidah. Dia sedang i'tidal. Allahu akbar, dia sujud. Allahu akbar, dia duduk. Allahu akbar, dia sujud. Kita boleh follow dia. Tak ada masalah, boleh. Tutup pintu tak apa. Imam dalam bilik imam. Tapi jangan kunci je. Jangan lock. Kalau ada tombol tu, imam jangan tekan tu je. Pintu tutup yang boleh buka. Tutup tetapi boleh buka.
Kalau kita lama kata jangan paku. Paku tu mana jangan bubuh mangga. Kalau tombol jangan tekan. Macam tu. Kita kata imam dalam bilik, kita di ruang solat. Subhanallah. Okey. Kita dalam ruang solat, imam dalam bilik, imam. Begitu juga masalah terkalih. Imam di ruang solat, kita pula dalam bilik. Boleh juga. Boleh ikut sebab sama-sama dalam masjid. Tak perlu buka pintu. Berbeza kalau bukan masjid. Macam surau. Surau, kena buka pintu. Tak boleh terhalang. Kalau imam nak semayang di dalam bilik imam, imam kena buka pintu. Ada ruang jemaah ni, ada laluan, ruang angin keluar masuk yang boleh menyampaikan kepada imam. Tu pasal bukan masjid. Bukan masjid. Ini kita cerita dalam masjid dulu. Apabila imam dan makmum berhimpun di dalam masjid, sah bagi makmum mengikuti imam secara mutlak. Makna tak ada apa syarat boleh ikut imam. Sekalipun jarak antara makmum dan imam sangat jauh atau diselangi binaan antara mereka berdua. Contoh macam tingkat, imam tingkat ketiga, makmum tingkat pertama. Boleh ikut walaupun terhalang dengan lantai, dengan bumbung, dengan shielding. Tak ada masalah, boleh ikut. Seperti salah seorang berdiri di atas bumbung masjid. Bumbung masjid sutuh. Macam Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Kita boleh sembahyang atas bumbung. Kita binaan lain, kita atas bumbung. Imam depan Kaabah, mataf. Kita tingkat hak berbumbung tu. Dan seorang lagi berdiri berdekatan telaga. Contoh ada orang sembahyang dekat telaga Zamzam. Dulu telaga Zamzam ada tangga boleh turun. Ada orang sembahyang dekat telaga. Telaga Zamzam. Boleh ikut, tak ada masalah. Sah. Sebab imam dalam masjid, makmum dalam masjid. Tu je poin dia. Dan sah solat makmum sekalipun dia terhalang dengan imam, tertutup pintu bumbung masjid semua, tak apa. Boleh. Tapi ada jalan lah nak pergi kat imam. Ada pintu belakang boleh turun pergi kat imam. Pintu duduk belakang pun tak apa. Kalau surau, pintu kena depan. Kita semayang, kita buka pintu depan kita. Kalau pintu tu duduk belakang kita, tak sah. Saya nak cerita macam mana. Selalunya, okay, macam ni, kita cerita surau pula. Selalunya bulan Ramadan, surau akan penuh malam pertama tarawih. Malam pertama tarawih, surau penuh. Surau no. Jadi ruang solat hak dalam yang ada aircon tu, penuh orang, penuh. Tepi surau ni, ada lagi kita panggil apa? Balai lintang. Tuan-tuan faham tak? Balai lintang. Belah kiri kanan surau ni dia ada lebih kurang macam 4 kaki macam tu kan. Ruang tu dipanggil balai lintang. Bahasa kampung saya balai lintang. Kemudian ni surau. Di tengah-tengah surau tu baru ada pintu. Pintu di tengah. Pintu di tengah. Jadi bila penuh ruang solat hak dalam, orang nak masuk tak boleh dalam, orang akan semayang di balai lintang. Balai lintang. Syarat nak semayang di balai lintang ni kena buka pintu. Tak apalah, aircon keluar pun keluar lah. Kena buka pintu pasal ada orang luar. Pintu surau kena buka. Kalau pintu masjid, tak buka pun tak apa. Tutup tak apa, jangan lock terus ya. Jangan kunci ya. Pintu surau kena buka. Lepas tu kita nak mula buat saf, mesti buat saf dekat pintu yang terbuka tu. Kalau pintu tu di tengah, mulakan saf di tengah. Buka pintu, maknanya orang semayang ni bersebelahan bau kanan atau bau kiri dia ada pintu yang terbuka. Dia buat saf di situ. Boleh faham no? Malangnya orang yang tak faham fiqh, dia buka pintu, tapi dia semayang di depan, di kaki 5 yang depan. Bila di kaki 5 yang depan, dia terhalang dengan dinding. Dia terhalang dengan tingkap. Dia semayang, sebelah bawah dia ada tingkap, ada dinding. Ada orang semayang belah nu. Orang semayang dalam ruang solat. Tuan-tuan nampak dah, nak tunjuk payahlah. Jadi orang yang buat saf daripada depan,
Salat dia tidak sah. Sebab yang pertama bukan masjid. Bila bukan masjid, syarat dia dengar suara imam. Okey, memang dia dengar. Dia nampak pun dia boleh nampak. Orang dalam tu duduk bergerak, rokok, sujud, dia nampak. Tapi syarat ketiga tak cukup, iaitu jangan ada penghalang antara dia dengan imam. Sekarang dia ada halangan tingkap dan dinding. Untuk menyelesaikan masalah ni, kadang-kadang saya bagi cadangan. Saya pergi tazkirah, saya tengok orang ramai sangat, saya tengok orang semayang melimpah keluar, kiri kanan balai lintang pun ada orang semayang. Saya bagi cadangan, buat satu pintu lagi. Pintu hak tengah tu cantik dah. Buat satu pintu lagi, pintu depan. Bila orang ramai, buka pintu tu. Sebab dia kena connection antara jemaah luar dengan jemaah dalam tu melalui pintu yang dibuka. Jadi selalunya pintu di tengah. Belah depan tu ada 3 saf atau 4 saf lagi. Ada 3 saf atau 4 saf lagi. Yang mana mereka itu terhalang. Ada blok, ada dinding. Mereka tak berhubung dengan jemaah dalam. Memang buka pintu. Buka pintu yang sahnya ialah saf yang berdekatan dengan pintu dan yang belakang-belakang pintu. Hak tepi pintu sah, hak belakang-belakang pintu sah. Itu pun kalau pintu buka. Hak depan mana ada pintu. Ni dinding. Ni dinding. Belakang baru buka. Syarat buka tu mesti bersebelahan atau berdepan dengan mereka. Jadi rugi 3-4 saf depan tu semayang sajalah. Semayang mereka tidak dikira berjamaah. Kalau tak berjemaah dapat pahala seorang boleh kira lagi. Tak sah jemaah, tak sah solat makmum tu. Tak sah solat makmum sebab ada hail, ada penghalang. Kecuali kalau kita ikut pendapat yang mengatakan surau yang aktif itu dikira sebagai masjid ghair jami'. Itu tak apalah. Ada juga di kalangan ilmuwan Islam, ulama-ulama dia kata kalau surau tu aktif, ada program, ada pengurusi, ada imam, ada kuliah. Kerana keaktifannya, dia naik taraf daripada musalla kepada masjid ghair jami', masjid yang tak jami'. Kalau ikut pendapat tu tak apa, selesai lah. Sebab sama-sama masjid. Hak duduk luar pun masjid, hak dalam pun, ruang dalam pun masjid. Begitu. Tuan-tuan faham ke tak faham? Tak tahulah maksud saya ni. Sebab itulah jawatan kuasa fatwa, khususnya negeri Kedah, bila mereka meluluskan surau untuk buat Jumaat, mereka selalu ni pakai turun dulu. Dia pakai tengok pintu. Nanti bila ramai orang akan sembahyang di luar, kena buka pintu mana yang perlu buka. Dia akan bagi cadangan-cadangan dulu, baru akan diluluskan surau Jumaat dia bagi. Surau untuk buat Jumaat. Surau kena buka pintu. Kalau buka pintu di tengah, kita buat sah mula tengah. Jangan buat sah daripada awal. Saya maksudkan ni yang di balai lintang saya maksudkan. Dalam tak apa, dalam dia ikut imam. Jangan ada halangan antara makmum dengan imam. Begitu. Kalau masjid tak apa. Masjid ada agak balai lintang dia, semayang di balai lintang tak ada masalah. Sebab itu status dia masjid. Aku duduk luar ni pun masjid, imam dalam pun masjid. Begitu. Jadi kalau orang semayang belah kanan, kena buka pintu kanan. Tang pintu itulah mulanya saf. Dan selepas belakang-belakang pintu tak apa. Jangan kita buat saf lebih depan daripada ni pintu. Tak boleh. Kita terhalang. Kalau jemaah tu melimpah belah kiri, kita kena buka pintu kiri. Dan di pintu itulah kita mulakan saf. Buka pintu dan buat saf memanjang dekat pintu tu. Saf dah tu. Dan saf belakang pada tu, okey. Yang tak boleh, saf depan. Dia buka pintu, tapi dia semayang depan tu. Kat dinding tu. Terhalang. Tak boleh. Siapa tak boleh Ustaz? Masjid boleh? Masjid lain. Masjid dia memang beza. Dia boleh i'tikaf. Surau tak boleh i'tikaf. Masjid boleh tahiyatul masjid. Surau tak boleh tahiyatul masjid. Masjid tutup pintu pun tak apa. Terhalang pun tak apa. Jangan kunci je. Kalau yang semayang dalam kunci, orang semayang luar tak dapat lah. Kalau buka boleh. Kita semayang luar masjid, kita boleh ikut lagi. Kalau pintu buka, kalau kita di luar masjid, pintu masjid kena buka lah. Kita bukan lagi dalam masjid. Kalau sama-sama dalam masjid, tak jadi masalah. Macam masjid 2 tingkat.
masjid 2 tingkat. Tak ada masalah sembahyang atas. Tangga mana? Tangga belakang. Tak apa. Tapi kalau surau 2 tingkat, walaupun mereka nampak imam, walaupun mereka dengar imam, tapi tangga belakang tak boleh. Tangga tu kena depan. Depan tingkat atas, tangga tu kena depan dan turun ke ruang solat bawah. Memang tak elok lah. Surau tingkat bawah, imam ada di tingkat bawah. Muslimat di tingkat atas. Penuh muslimin bawah, muslimat atas. Hak atas tu, muslimat buat saf, belah depan, kena buat satu tangga, kena buka satu lantai tu, tangga junam, tangga letak tangga yang boleh turun ke bawah. Jadi orang semayang di atas, depan mereka ada tangga, tangga tu boleh turun ke bawah, menghubungkan antara jemaah atas dengan jemaah bawah. Itu syarat dia. Tangga belakang tak kerana tangga belakang dipanggil berpaling daripada kiblah. Tangga mesti berada di depan. Kalau orang Pulau Pinang, orang Kepala Batas, pergi tengok surau Paya Keladi Hujung. Paya Keladi Hujung dia 2 tingkat. Tingkat atas dia ada satu bulik tolak. Macam bah kan. Bah kan boleh buka bumbung kan. Jadi saya sebut lah, minta maaf lah orang Paya Keladi kalau dengar ni. Paya Keladi Hujung, tingkat atas, kalau Ramadan lah, kalau tak Ramadan semua semayang bawah ya. Ramadan ramai. Bawah muslimin. Muslimat naik atas. Dia ada tangga naik atas. Dan ada satu tangga lagi, bahagian depan yang boleh turun ke saf pertama ataupun turun ke imam tu. Memang tengok macam tak apa lawa lah. Tapi itu syarat dia sebab itu bukan masjid. Itu surau. Dia ikut niat pewakaf, niat pembinaan. Kalau bina niat untuk masjid, dia jadi masjid. Kalau bina untuk surau, dia jadi surau. Panggillah madrasah ke, meniusah ke, menaksah ke, maknanya bukan masjid. Kebanyakan ulama' dia ikut niat pewakaf. Ada ulama' dia tengok aktif tak aktif. Kalau aktif, dia boleh upgrade jadi masjid. Dia pegang begitu tak. Jadi, tapi pendapat tu tak ramai lah. Yang pendapat yang ramai, ikut niat. Kalau niat pembinaan surau. Surau 2 tingkat, kena ada satu tangga bahagian depan yang turun jatuh ke ruang solat orang bawah. Tangga depan, pacak tangga tu, buka satu lantai, yang mana tangga atas tu boleh orang turun ke ruangan solat lelaki bahagian bawah. Tangga belakang tak tangga belakang untuk naik turun je. Muslimat naik atas maya, turun. Tu tangga belakang. Tangga yang boleh masuk ke ruang solat orang bawah. Macam tu. Selalunya lantai penuh tutup habis. Dengan papan ke apa, tutup habis. Jadi orang atas nak ikut orang bawah macam mana? Kami ikutlah, kami dengar suara imam. Tak boleh, bukan masjid. Masjid tak apalah suara saja. Kami boleh nampak ada skrin, ada TV besar, kami nampak. Nampak pun tak cukup. Syarat utamanya ialah ruang yang menghubung. Kena ada tangga. Kena ada tangga. Ada tangga ustaz, belah belakang. Belakang tak dia. Tangga depan. Muslimat semayang, depan tu, depan saf pertama muslimat tu kena ada tangga turun. Begitu. Kan kita cerita muslimat saja. Kita tak cerita surau 2 tingkat je. Kalau surau setingkat pun macam saya cerita tadi, surau setingkat. Tingkat je. Tapi pintu dia kiri kanan tu di tengah. Memang center elok lah, tengah-tengah kan. Siapa nak buat pintu depan? Orang selalu buat pintu tengah. Maka bila penuh ruang solat, kita nak semayang di kiri kanan, kita buka pintu, kita mulakan saf di pintu yang terbuka tu. Supaya kita ada laluan yang boleh connection menghubungkan kita yang di luar dengan jemaah dalam. Kalau kita buka pintu di tengah, lepas tu kita jalan pergi depan, kita hampak sejadah, kita semayang di kaki 5 balai lentang yang depan, sedangkan di sebelah bau kanan kita tak ada pintu, belah bau kiri kita pun tak ada pintu, depan kita pula tutup, maka tidak ada laluan yang menghubungkan kita dengan imam. Maknanya kita berada dalam hail, dalam sekatan, ada yang menghalang kita, ada blok, maka solat kita tidak sah. Bukan tak sah jemaah, tak sah solat. Ini masalah kalau bukan masjid. Kalau masjid apa? Dia tak masalah. Begitu juga bidai. Orang perempuan kalau di surau dia ada bidai. Bidai kayu tu. Bidai kayu tu. Dia kena
buka sikit bagi ada laluan jemaah muslimat dengan jemaah lelaki. Kena buka ruang sikit. Kalau itu surau, kalau masjid tak apa. Masjid kita buat perempuan ni bidai tutup ataupun dengan besi, ataupun bilik terus muslimat duduk dalam satu bilik terasin terus dengan lelaki pun tak apa. Itu beza masjid dengan surau. Harap-harap dapat difahami lah. Payah nak tunjuk ni pasal saya duduk di rumah, tuan-tuan pun duduk di rumah tuan-tuan. Begitu. Okey. Maksudnya macam ni lah. Kalau kata ni ruang solat, di tepi ni ada pintu, surau kan ada pintu. Okey, dalam ni dah penuh orang. Kita nak pergi tarawih malam pertama, penuh. Kita nak sembahyang tarawih, kita buka pintu ni. Pintu sliding kita tolak. Kalau pintu yang boleh buka kena sendai batal, kita sendai batal. Buka pintu ni. Buka pintu ni, kita buat sah daripada sini lah. Buat sah sini. Buka pintu, buat sah. Sebab pintu ada sini. Buka, begitu buka pintu, buat sah sini. Dan orang yang lambat lagi, buat sah belakang kita, belakang kita, belakang kita. Ni pintu. Jangan kita buka pintu ni, kemudian kita buat sah di depan ni. Di depan ni tak boleh. Pasal sini tak ada pintu, tak ada pintu, tak ada pintu. Pintu belakang ni yang kita pergi semayang. Pintu di tengah yang kita pergi semayang depan. Buat apa? Faham tak? Bila kita semayang depan, sini dinding, sini tingkap. Ni baru pintu. Imam ada dalam ni. Ruang solat depan imam sini. Pintu ada di tengah. Kita semayang, ni dinding ni. Ni dinding. Kita semayang, buat sah sini. Buat sah kat sini. Tak boleh. Tak sah. Terhalang dengan dinding. Ini dipanggil ha'il. Kalau masjid tak apa tak? Masjid tak apa. Masjid hak di luar ni pun, balai lintang ni pun masih masjid. Satu bumbung dengan masjid. Yang kita duk cerita ni, surau. Okey? Selalu boleh tengok lah malam pertama tarawih tu dia akan ramai. Kadang-kadang Tok Siok siap hampak di sejadah depan tu. Bahagian luar tu, Tok Siok hampak sejadah. Patutnya jangan hampak sejadah. Jangan hampak sejadah kat pintu tu. Dan selepas belakang-belakang tak apa. Jangan kita semayang depan daripada pintu. Sebab bila kita semayang depan daripada pintu, kita terhalang dengan jemaah dalam. Suara kita boleh dengar. Mungkin kita boleh nampak, tapi ada ha'il, penghalang. Lagi pula bukan masjid. Kalau masjid tak apa. Masjid kat mana pun tak apa. Begitu juga kalau dua tingkat, surau dua tingkat. Tingkat atas ni lantai. Ni tingkat atas lantai. Orang yang semayang atas ni, macam mana dia berhubung dengan orang bawah? Dia terhalang dengan lantai. Terhalang dengan lantai. Imam di bawah. Surau dua tingkat. Kalau nak bagi sah juga, dia kena ada satu tangga daripada tingkat atas ni. Tangga bahagian depan yang turun ke bawah. Yang turun ke bawah. Maka orang di saf atas, selain daripada mereka boleh nampak atau boleh dengar, nampak atau dengar, selain daripada tu mereka ada laluan tangga sini yang menghubungkan dengan jemaah di bawah, jemaah yang bersama imam. Tangga belakang tak cik. Tangga belakang untuk naik buat sah, naik buat sah. Dia kena ada tangga satu lagi bahagian depan ni yang menghubungkan. Jadi saya difahamkan jawatan kuasa negeri Kedah, biasanya kalau mereka ada orang buat permohonan Jumaat, surau Jumaat, mereka akan pergi tengok dulu. Dan mereka akan bagi panduan bagaimana pintunya. Kalau ramai, nak buat sah di mana, pintu mesti buka. Semua ni kena clear dulu, kena faham dulu. Kalau tidak, bukan masalah nak buat Jumaat. Makmum yang berdiri di luar dan terhalang, maka solatnya tidak sah. Kecuali ikut mazhab Maliki. Tapi tak belajar kan. Kalau orang belajar mazhab Maliki, tak apa. Masjid tutup pintu semua. Kita semayang di luar. Pun boleh. Kita semayang di luar tembok pun boleh. Dia tak syarat buka lah. Tapi itu mazhab Maliki lah. Mazhab Syafi'i, kena ada laluan yang menghubungkan. Takat tu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.